PowerPoint dan juga kita ada juga set latihan ataupun tutorial. So bahan-bahan pada waktu tersebut tak ada masalah. Kita cuma berpandukan kepada modul lengkap tersebut. Dan juga aktiviti yang rutin, saya rasa kebanyakan semua kursus PJJ pada waktu tu aktiviti adalah melalui e-forum menggunakan platform MyGuru 3 dan juga kita ada tutorial bersemuka face to face di mana student PJJ ada datang ke kampus lah 2 kali dalam satu semester. Dan kaedah pentaksiran untuk CLO 1 adalah sama juga, kita nilai dia punya e-forum, kita ada quiz online, ada kadang-kadang kita buat 2 quiz. Quiz tu represent ujian lah sebenarnya, dan juga kita ada peperiksaan akhir. Untuk semua aktiviti berjalan menggunakan platform MyGuru 3. Kita fully utilize MyGuru 3. Time tu tak ada pun kita tak pasti rakan lain, tapi kalau saya memang fully MyGuru 3. E-forum semua kita upload setiap minggu, satu forum per minggu contohnya. Macam kursus yang saya ajar, saya ada 10 minggu. Start daripada minggu 1 sampai minggu 10 akan ada total semua sekali 10 forum. So student boleh menjawab pada bila-bila masa sebab kekangan kita adalah waktu tu pelajar kita ada banyak komitmen, dia orang guru kan. So kita bagi kelonggaran, kita masukkan topik forum dan pelajar boleh menjawab pada mana-mana masa, bila-bila masa yang diorang suka sepanjang minggu tersebut. So kita kerja kita adalah sentiasa memantau lah. Setiap hari login, always login MyGuru, menjawab pertanyaan, jawab forum, reply to their forum. Okay. Untuk quiz pula, quiz ataupun ujian online ni pun sama juga, kita guna platform MyGuru 3 sepenuhnya, di mana pelajar boleh menjawab pada bila-bila masa pada tarikh yang dipersetujui. Maksudnya kita dah set satu tarikh, contohnya 7/5, dan kita bagi tahu kita akan buka quiz ataupun ujian tersebut daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. So tapi kita hadkan masa menjawab dia, maksudnya dia boleh login dan dia boleh jawab dalam masa 30 minit sahaja. Okay. Yang tu kita buat macam tu sebab masalah ialah student tu duduk ramai berterabur dekat mana-mana je, ada yang tak berapa ada internet dan dia orang kena travel ke tempat yang ada internet. So kita buka pada jangka masa yang agak panjang jugalah, 1 hari ataupun memang dari pagi sampai ke tengah malam, tapi dia boleh jawab dalam masa 30 minit sahaja. Okay, dan peperiksaan akhir pelajar akan berkumpul dekat pusat-pusat peperiksaan yang telah ditetapkan oleh PPL. So untuk peperiksaan akhir kita tak handle sendiri, memang akademik PPL lah yang akan handle. Okay, itu untuk CLO 1. Dan untuk CLO 2, ini untuk kursus ini, walaupun dia PJJ sekolah rendah, ada juga psikomotornya dekat sini, iaitu mengukur parameter alam sekitar dalam keadaan tertentu. Untuk CLO ini, bahan yang kita bagi adalah arahan lengkap, panduan tugasan. Tugasan atau apa yang kita panggil sebagai mini project lah time tu. Ini adalah satu-satunya tugasan, biasa satu sahaja yang kita bagi, tugasan dalam bentuk projek. Okay, dan juga aktiviti untuk kita bantu mereka untuk melaksanakan projek ini adalah kita buka online discussion juga melalui platform MyGuru 3. Di situ dia orang boleh bertanya, berbincang sesama sendiri ataupun dengan pensyarah macam mana dia orang nak carry out mini project tersebut. Dan mini project ini kaedah pentaksirannya adalah melalui report, di mana ada kalanya kita buat sebagai tugasan individu dan ada kalanya kita buat sebagai tugasan berkumpulan. Tapi ada juga kekangannya kalau kita buat secara berkumpulan, nanti saya akan terangkan kemudian. Dan dekat sini kalau tengokkan, since mereka adalah guru yang bekerja full time, kita bagi kelonggaran juga masa untuk melengkapkan tugasan. Biasanya kita bagi arahan tugasan dalam minggu 1 dan due date ataupun dia punya jangka waktu, jangka masa dia untuk menjalankan tugasan adalah 10 minggu. So
Ada 10 minggu untuk melengkapkan tugasan dan sepanjang 10 minggu tersebut, student boleh bertanya, berbincang, form group macam-macamlah, tapi secara jarak jauh lah. Okay, and then selepas tamatnya 10 minggu, mereka boleh buat penghantaran online, sama juga di platform MyGuru 3. Okay. Kita dah boleh rekodkan siapa yang dah hantar, siapa tak hantar. Yang tak hantar, kita akan contact seorang-seorang, kejar satu-satu sampailah diorang hantar semua. Okay, kalau berjaya lah. Untuk yang seterusnya, CLO3. CLO3 adalah mencadangkan penyelesaian alternatif atau menyelesaikan satu masalah berkaitan dengan alam sekitar. Dekat sini bahan yang kita ada sama juga macam tadi, kita ada modul, kita ada PowerPoint, kita ada arahan tugasan, dan aktivitinya, yang ada silap sikit dekat sini, arahan tugasan tak ada. Kita berpandukan pada modul slide dengan slide PowerPoint. Okay. Untuk aktiviti dekat sini adalah perbincangan ataupun e-forum. Okay. Dan kaedah pentaksiran untuk CLO3 ni adalah kita guna e-forum, sama juga sepanjang 10 minggu tadi ada certain topik we pick untuk address CLO3 ni. Soalan e-forum yang kita lontarkan adalah berkaitan dengan how are they going to solve potential solution to the environmental problem. Okay. Alright, untuk yang ini juga sebenarnya dia boleh juga address untuk tugasan mini project. Nanti saya akan tunjukkan contoh tugasannya. Ini sama juga e-forum satu per minggu, dan juga penghantaran tugasan menjawab forum semua adalah melalui online mode MyGuru 3. Okay, last CLO yang kita ada adalah membuat refleksi tentang kepentingan pembangunan lestari dan prinsipnya sebagai strategi mencapai kelestarian masa akan datang. So yang ini aktiviti kita adalah e-forum dan berpandukan pada modul, kita punya soalan, kita punya nota PowerPoint dan juga kreativiti kita sendirilah macam mana kita nak lead the discussion in e-forum. Sama juga kaedah pentaksiran adalah e-forum. Okay. So total semua sekali kalau tengokkan kita masih lagi guna 60 kerja kursus, 40 peperiksaan akhir, 40% peperiksaan akhir, di mana tugasan mini project satu-satu tugasan yang kita bagi dekat dia orang ada membawa markah sebanyak 20%. Ada juga pada certain semester kita kurangkan jadi 15%, bergantung kepada kompleksiti ataupun besar mana dia punya projek yang dia perlu completekan. Ujian 1, ujian 2 ataupun kuis lah, kuis online tu, setiap satunya 10 markah dan dia memang kena jawab lah. Biasanya kita ada masalah dekat sini di mana ada pelajar-pelajar yang buat tak tahu, dia tak kisah pun, dia tak jawab. Okay, so kita kena kejar satu-satu dan juga buka balik tapak ujian tu untuk diorang jawab. Okay, dan e-forum walaupun nampak mudah dekat sini, tapi kita bagi 20%. Okay, untuk dia individu, markah, pengiraan markah dia berdasarkan kepada dia punya isi, poin-poin yang dia punya idea tu sendiri dan juga partisipan dia. Maksudnya daripada 10 forum yang kita bagi, berapa dia yang dia jawab? Ada yang excellent dia jawab semua. Ada yang macam kurang komitmen sikit dia akan jawab 3 dan kita akan kira lah markah dia. Ada juga komponen dia activity forum dia to how aktif dia berforum dan juga poin dalam forum tu sama ada dia bernas ataupun tidak ataupun just mata-mata copy and paste. Okay. Dan peperiksaan akhir dekat sini vetting macam biasa dan soalan printed macam biasalah. Okay. Ini contoh tugasan mini project. Nanti saya akan bagi contoh sekejap lagi. Alright, ini cabarannya.
Untuk mengajar PJJ ni, remote learning ni, saya rasa first kali adalah komitmen ataupun penglibatan pelajar sendiri. Ada certain tu sangat tidak memuaskan. Okay. Contohnya PNP dah berjalan 7 minggu tapi dia tak pernah lagi login MyGuru 3. So sebab time tu kita bila kita guna MyGuru 3 ni, kita boleh tengok dia berapa kali dia dah login berdasarkan dia punya login ataupun hit dia. Okay. Kalau rakan-rakan masih ingat, kita tahu student kita pernah aktif ataupun tak aktif, pernah wujud ataupun hilang dari radar berdasarkan dia punya aktiviti MyGuru 3 sendiri. Okay, sekiranya bila kita tengok rakan-rakan student-student kita ni langsung tak aktif ataupun kurang aktif, tak memenuhi apa yang kita expect, kita akan bagi reminder juga melalui MyGuru 3, sama ada dia private message, announcement ataupun melalui telefon, SMS, WhatsApp semua. Kalau rakan-rakan perasan dan masih ingat dulu, kita dipantau oleh PPL. Maksudnya aktiviti kita, berapa kerap kita login ke MyGuru 3, berapa banyak kita punya private message, kita dipantau sebenarnya. So sebab tu banyak perkara dekat sini yang kalau saya prefer melalui MyGuru 3, sama ada private message ke announcement ke melalui MyGuru 3. So senanglah ada buktinya kata kita dah menjalankan tugas kita. Di forum, pelajar wajib menjawab sekurang-kurangnya sekali bagi setiap forum mingguan. Maksudnya markah e-forum juga berdasarkan pada bilangan penyertaan bagi setiap forum. Dekat sini kalau yang tak ada komitmen, tak melibatkan diri, walaupun kita bagi 20% untuk e-forum yang senang pun nak skor, tapi dia tak ada komitmen untuk masuk jawab, walaupun dia jawab satu, tapi kita cuma boleh bagi contoh 10%. Contohnya 10 out of 100% daripada markah e-forum. So kita ada kalau dia jawab nombor 1 e-forum, maka markah untuk 9 forum yang lain tu tak adalah. Okay. Ini my concern adalah untuk kita punya sesi asynchronous nanti. Macam mana penglibatan pelajar kita boleh pantau? Apakah tool ataupun platform yang membolehkan penglibatan pelajar dalam sesi asynchronous kita betul-betul dipantau ataupun diukur, sama ada bila kita upload bahan-bahan PNP kita setiap minggu, sebab kita tak mungkin kita akan buat synchronous setiap minggu kan. So bila kita buat asynchronous, adakah diorang buat, adakah diorang buka, adakah diorang klik on website yang kita bagi. Explore MyGuru yang kita ada, tapi saya tak jumpa pula function dekat mana kita boleh tengok diorang punya aktiviti. Okay. Dan seterusnya untuk cabaran PJJ ni, remote learning ni, macam biasalah kita ada pelajar yang kurang peka. Okay. Dia buat tak tahu je. Macam sekarang walaupun bukan remote learning pun, pelajar datang kelas pun kita masih ada pelajar yang macam ni. Ada datang kelas tapi information tercicir, tak tahu apa yang dia buat sebenarnya. Okay. Ataupun buat dia buat sambil lewa saja. So dekat sini saya rasa memang it is a need, keperluan untuk mengenal pasti pelajar yang kurang melibatkan diri. Dan sentiasa mengingatkan melalui private message untuk elakkan pelajar tercicir ataupun tidak perform langsung. Sebab kalau kita perasan student-student dah start post dalam Facebook masing-masing, express dia concern about online learning kan. Ada yang kata sangat tak bersemangat nak belajar secara online. So saya rasa kita akan menghadapi masalah pelajar kurang peka dan juga jadi dormant sikit. Okay. Dan yang ketiga, ini adalah satu lagi masalah yang saya tengok adalah tumpangan gratis, iaitu boncengan percuma bagi kerja berkumpulan. Walaupun sekarang kalau time kita di kampus pun, student semua di kampus, kita selalu dengar bila kita tanya satu-satu kumpulan, mesti setiap semester ada seorang ataupun dua orang yang berkelakuan macam ni. So kalau remote learning, apatah lagi kan. So dekat sini saya tengok memang perlulah untuk ada komponen peer assessment dalam penilaian tugasan kita.
Dan yang keempat adalah berkaitan dengan masalah teknikal. Masalah berkaitan teknikal ataupun internet access dan juga stability mereka. Kita pun kan kadang-kadang, contohnya kalau rakan-rakan masih ingat, dulu kita pernah set ujian, satu kali ujian dan kita sangat ambitious, kita set pada masa yang sama serentak. Contoh pukul 8 pagi sampai pukul 8.30 dan kita tutup. Dan benda tu memberi kesukaran pada kita sendirilah, di mana pelajar dia akan call ataupun SMS non-stop mengatakan dia tak boleh nak login, ataupun bila login tengah-tengah jawab internet hilang, internet dia tak stable, disconnected. So pelajar tak boleh nak login lagi sekali, sebab kita set dulu My Guru 3, kita boleh ada option untuk set single attempt ataupun multiple attempt. Maksudnya kalau multiple attempt dia boleh login berkali-kali, jawab sampai dia boleh submit. Tapi kita tak maklumkan pada student lah, kebiasaannya kita memang setkan multiple attempt supaya tak ada masalah dia terkeluar tak boleh login balik. So masalah internet ataupun stability dekat sini kalau saya tengok memang itulah salah satu contoh kesukarannya, tengah-tengah menjawab test, internet disconnect dan student tak boleh nak submit. Okay, and then yang kedua, rasanya sekarang dah tak ada masalah kot berkaitan dengan web conferencing, sebab kalau dulu My Guru 3 memang tak mampu, tapi sekarang kita ada banyak lagi method lain kan, macam sekarang Google Meet. So saya rasa pasal web conferencing dah tak ada masalah lah. But it was a problem before. Masa PPL cuba set upkan satu time slot untuk semua berweb conference. Okay, alright. So saya nak tunjukkan contoh mini project. Okay, ini contohnya kita bagi dia. Since mereka adalah guru sekolah rendah, okay, banyak tugasan yang kita bagi adalah ini contoh ini pun dah 30 markah, lain-lain dia punya markah. Kita bagi contoh, dia bagi buat panduan amali dan dia jalankan amali tersebut dengan pelajar masing-masing. Lepas tu dia come out dengan report apa yang dia dah lakukan, apa yang dia dah buat, ada pengenalan, ada objektifnya dekat sini, ada kaedah macam mana dia buat, dia kongsikan keputusan dia dengan kita, ada perbincangan, kesimpulan, soalan, jawapan, rujukan. Dan ini adalah benda yang selalu kita minta, almost setiap tugasan mesti ada kod. Kalau rakan-rakan masih ingat, adalah lampiran ataupun gambar bukti anda menjalankan amali tersebut ataupun menjalankan tugasan tersebut. Okay, kalau apa yang saya berlaku sebelum ni adalah kebanyakan kalau tak ada sharing yang gambar ataupun bukti dia menjalankan sendiri, most of the cases adalah dia copy and paste ataupun dia ambil daripada sini-sini dia dulu yang lebih kurang, ataupun dia copy paste somewhere dan dia hantar dekat kita. So lampiran gambar bukti ni memang is a must lah. Kalau tak ada, kita akan contact pelajar, tanya dia dig deeper apa yang sebenarnya dia dah lakukan. Okay, yang ni satu contoh. And then ini saya rasa boleh dibuat juga untuk pelajar kita. Contoh untuk sains alam sekitar, dia punya tajuk projek dekat sini adalah pencemaran alam di kawasan masing-masing. Contoh pencemaran alam di Tanjung Malim. So dekat sini dia kena buat satu report yang mengupas tentang skop kita bagi terhad kepada contoh pencemaran air ataupun udara, sisa pekerja bumi. Dia pilih salah satu saja. Dan report yang dia akan bagi kita selepas 10 minggu adalah obviously akan ada pengenalan objektif, method. Method dia adalah bagaimana dia mengumpulkan maklumat sertakan rajah ataupun jadual yang bersesuaian, dan juga keputusan perbincangannya based on dia punya tinjauan sendiri. So sekarang ni saya rasa tugasan macam ni pun agak sesuai juga, since pelajar berada di kawasan masing-masing, dia tahu kawasan dia ada apa, masalah apa.
Dan kalau dia tak ada akses untuk keluar, saya rasa kita pelajar sekarang kita boleh sarankan untuk guna Google Maps ataupun Google Earth. Tapi kalau untuk Google Earth tu saya dah cuba, memang internet banyaklah kuota yang akan diguna. Tapi kalau Google Map kita display dia punya 3D map ataupun ada satu function yang nampak semua tu kan, boleh nampak dia punya land use tu detail, kat mana hutan, kat mana jalan, kat mana ada pond ataupun lake, river semua tu. Saya rasa yang ini sesuai untuk jalankan mini project yang lebih kurang macam ni. Okay. Dan sama jugalah lampiran kalau tengok kan mengandungi bukti tugasan dijalankan sendiri. Okay. Ada satu lagi. Ini dia lebih kepada bahan bantu mengajar sebab mereka adalah guru. They can develop sama ada kit eksperimen ataupun permainan ataupun modul terhadap mana-mana salah satu topik yang yang kita bagi dekat sini. Dia orang boleh pilih salah satu topik dan they can develop whatever teaching tool dekat sini lah. And kalau dulu dia orang perlu jalankan dengan pelajar masing-masing dan juga buat report. Okay. So saya rasa itu sajalah perkongsian saya. Okay. Thank you Dr. Sumcit. Okay. Okay, rakan-rakan ada yang ingin bertanyakan soalan ke, memberi maklum balas ke, dipersilakan. Saya dah angkat tangan, Alin. Silakan. Okay, terima kasih. Somjit, that was superb experience. I mean, like, that shows that this is the experience that we might gonna face. Macam masalah pelajar-pelajar tu, oh my god, yalah, maksudnya Somjit kena kejar seorang-seorang lah kan? Seorang, sebab biasanya dalam satu kelas kita besar dulu, so dia kelas e-learning kan, ada yang PPL letak sampai 60 orang. So dalam 60 orang tu mesti ada yang entah hilang di laut dalam mana. So biasalah semua rakan-rakan lain dah experience yang tu, 2-3 orang, 4 orang yang nama dia famous-famous tu kita masih ingat sampai sekarang. Kejarlah. I have a few questions. Yang pertama, pemarkahan e-forum tu. Macam mana kita decide on how to grade the e-forum tu? That is number one. Number two, the mini project juga. How do you measure that mini project? And then number three, about that multiple attempt. Kita benarkan ada case tak yang misal kata dia dah run separuh jalan and then when they repeat, the question will be the same question ke ataupun set yang berbeza ataupun masa tu disarankan prepare beberapa set soalan. Tu 3 tu je soalan saya. Untuk yang first kali berkaitan dengan e-forum tu, kita ada 10 forum. Contoh untuk subjek saya ada 10 forum dan saya setkan forum tu 20% kan. So ada 10 forum, saya akan tengok satu-satu. Yang penting dia menjawab. Kita dah bincang dengan student, kita dah bagi tahu student kata kita tak nak dia copy paste daripada internet. Dan kita baca dia punya ulasan kepada kita punya topik tu dan kita dah setkan rules, kata pelajar perlu menjawab sekurang-kurangnya sekali. Okay, dan adalah rubriknya dekat situ. Saya pun dah tak tahu dah saya letak dekat mana rubriknya. Ada rubrik untuk konten, ada juga rubrik untuk penglibatan dia. Okay, cukup sekali dan kita bagi markah penuh. Dan konten dia tidak copy paste, bernas. Contohnya, saya pun entah dah ke mana dah saya punya rubrik tu, ada nak godek cari nanti lambat pula dan kita assess dua-duanya sekali, konten dan juga dia punya penglibatan. Okay, kalau obviously kalau yang tak terlibat tu, yang zero tu memang kosong lah dekat situ. Okay, untuk e-forum kalau yang tak participate langsung kita bagi kosong markah. Kalau yang participate contohnya daripada 10 forum dia participate 2 saja dan ada possibility dia akan dapat
4 markah lah dekat situ. 2 maksudnya 2 forum, 2 per 10, 20% out of the 100% untuk markah e-forum. Okay. And then yang keduanya, okay, yang pasal multiple attempt tu kan doktor? Okay. Yang kedua soalan untuk mini project tu. Oh, okay. Untuk mini project, okay, mini project kita ada yang pasal grading dia. Okay, untuk mini project, grading dia sama jugalah dengan praktis kita yang kita buat sekarang ni. Maksudnya kita tengok dia punya konten, ada rubriknya. Time tu kita dah selaraskan rubrik, semua pensyarah guna rubrik yang sama. Kalau untuk satu kursus yang sama lah, biasanya kita ada banyak kumpulan kan, so kita come out dengan satu rubrik di mana kita tengok kontennya, kita tengok dia punya bukti dia menjalankan tugasan tu, ada markah. Untuk setiap satu komponen yang kita minta, macam dalam contoh arahan tadi tu, setiap satunya ada markah. So kalau dia tertinggal mana-mana poin, maksudnya dia masih ada markah yang lain lah. Sampai ke rujukan pun kita bagi markah. Dalam lampiran pun ada markah juga. Okay. Itu yang kedua, Dr. Sheikh. Dan yang ketiga adalah multiple attempt. Bila multiple attempt, dia masuk balik adalah set soalan yang sama. Sebab kalau kita buat set soalan yang lain, dia dah jadi test lain. Dia dah jadi set lain yang kena buka lain. Okay. Dekat situ kita tak bagi tahu student kata kita buat multiple attempt sebenarnya. So kita anggap mereka bila login, sekiranya dia tak ada masalah, dia akan boleh submit. Tapi bila dia ada masalah, contoh dia dah buat halfway, dah 5 soalan, tiba-tiba disconnected, dia tak boleh nak send, dia tak boleh nak submit kan. Bila dia login semula, memang dia akan ke soalan yang sama. Tapi kita ada setkan random question lah, itu sajalah yang kita boleh buat. Nak bagi dia shift ke set soalan yang berbeza tu, tak ada function tu untuk MyGuru 3. Okay, clear. Cuma itulah concernnya bila kita amalan yang kita akan lakukan, akan buat nanti ni, if we try to do online test nanti, I believe that most of us might have somewhere in the plan that we want to use online test. The fact that when Somchit shared about yang tiba-tiba dia log out daripada, like tiba-tiba kena tendang daripada dalam online tu, that is something that we have to be prepared. Bila mesti kata dia attempt balik tu, sebab sekarang ni MyGuru 3 tu tak tahu wujud ke tak kan? Dah tutup sebenarnya, dah tak ada. That's the thing, bila kita katakan kita nak guna online test ni nanti, dia tengah attempt, bila dia masuk dah 5 soalan, tiba-tiba internet out ataupun blackout. So saya pun pernah mengalami benda tu, and then you cannot log in anymore. Therefore that idea of Syamsid cakap guna for multiple attempt tu, memang kita semua kena dah ada dalam kepala lah. And then one thing, bila dia attempt balik, dia boleh balik lalu pada soalan yang dia dah lalu. Katakan out of like 20 questions, maybe like 10 of it dia dah buat. So dia akan lalu lagi. Unless kalau soalan kita tu tak reveal jawapan lah. Kalau kita just kadang-kadang setengah jawapan, lepas attempt kita terus reveal apa feedback kepada jawapan tu kan. Tu another story. Sebab dia attempt lagi, dia boleh tahu kan. That's the thing. So meaning that bila kita set soalan online tu, we should go for randomized question. Betul. Ataupun saya adalah tengok sikit MyGuru online assessment MyGuru kita sekarang. Saya tak jumpa function multiple attempt tu. Saya rasa macam dia tak ada multiple attempt punya function. Tak pasti kalau orang setinggal Samcik. Saya setuju Samcik punya idea tu. I agree so much. Sebab bila tak ada multiple attempt, kalau MyGuru kita sekarang yang nak guna MyGuru 2 ni, kalau mesti kata dia locked out, bukan dia forced to locked out, dia nak attempt balik, tak boleh tu. I'm not so sure, saya tak pernah guna MyGuru ni. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, Cik. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kak Yati. Kak Yati, ingat ke Kak Syihah? Okay, dengar tak?
Dengar Kak, Okey, jelas. macam ni. Saya nak share tentang apa ni? Yang untuk kuis yang multiple attempt dan single attempt semua tu lah kan. Okey, nak share, nak tambah sikit lah dengan apa yang Cik terangkan. Dulu masa kita jalankan kuis tersebut, okey, biasanya memang ada student yang tercecer, yang tidak dapat menjawab, yang telah buka, kemudian internet dia down kan. Okey, apa yang akak buat dulu, akak akan student akan beritahu kita. Okey, dia akan beritahu yang dia fail dan sebagainya lah. And then apa yang akak buat, akak akan contact ICT. Okey, dan ICT boleh semak. Okey, berapa minit yang pelajar tersebut telah buka. Okey, berapa yang dia telah jawab. Okey, kadang-kadang ada student dia ni buka tapi dia screenshot tau soalan tu semua. Kan? Lepas tu dia kata oh dia tak jawab lagi. Okey, kemudian nanti itu pun ada pernah berlaku jugalah. Okey, jadi kita akan pastikan dengan ICT dia akan semak. Okey, berapa minit student tu dah buka, berapa yang dia telah jawab. And then kemudian kita boleh sama kita pertimbangkanlah untuk buka lagi sekali ataupun tidak. Okey. Kemudian dulu masa PJJ kita memang boleh set. Okey, kita boleh set up single or multiple attempt kan. Okey. Kemudian soalan setiap student akan mendapat soalan yang random tau. Maksudnya soalan tu ada 20 soalan tak sama. Okey, macam sekarang macam Google Form pun macam itulah kan dia set. Okey, tapi sekarang ni sebab akak pun untuk yang A192 akak dah upload, akak dah key in dah apa tu soalan kuis. Okey, dan kemudian bila akak cari button tersebut akak tak ada dan akak contact ICT. Okey, kontak ICT dan akak tanya, okey macam mana saya nak set single attempt, macam mana nak randomly semua tu kan. Kemudian dari segi masa apa semua, dia kata dah tak ada dah. Okey, jadi masalahnya okey, alamak saya dah set up tapi maksudnya tak boleh gunalah. Dia kata okey, jawapan dia akan berusaha. Akak kata okey, tapi sehingga dah sebulan lebih ni pun okey, akak tanya lagi kan, dah dapat ke dia? Oh dia kata tak ada lagi. Okey, kalau macam mana saya nak masih berusaha lagi. So sekarang ni kan Dr. Syed itu juga masalah yang kita akan hadapi bila menggunakan online assessment tu. Okey, terima kasih. Kak, thank you. Kak Yati, terima kasih Kak Yati kontak ICT. Okey, sebenarnya daripada mula-mula sebab daripada awal kan kita kata okey akan PNP akan berlaku kan. Sebab memang nak buat soal test kan. Dah masukkan tapi terus at last Jun pula. Jadi duduklah semula tapi dalam pada tu buat tu dah kontak ICT dah banyak kali. Okey, dengan Murni, dengan adalah tim-tim dia kan. Tapi biasanya kontak dengan dia ni phone dia tak mau sebab benda ni kadang-kadang guna phone lebih mudah kan. Dia tak mau, dia kata okey guna SMS ataupun email. Jadi dia akan masalah kita tulis banyak-banyak. Okey, nanti dia akan jawab entah esok entah lusa macam tu kan. Kan masalah jugalah dengan ICT ni. Okey, itu je lah masalah sekarang yang akak dah nampak dah. Betul. The thing with ICT ni, dia ada SOP dia yang akan hinder a lot of things. Sebab bila kita ada permintaan macam tu, they have to table it first dalam dia punya projek-projek dia. In fact, Kak Zah punya projek for the whole year pun dah squeezed yang ada banyak. Kalau dia can put priority for my guru punya function masukkan, the staff can do it. Tapi dia orang sendiri pun ada banyak projek-projek lain dia nak cater for other PTJ. So I don't know whether they can put these things as a priority. Cuma bila melibatkan my guru, dia nak ubah pada my guru tu, coding tu it will take some time because dia nak tengok, dia nak kena buat test dulu. Sebelum dia buat nak tengok user acceptance test tu macam mana. In fact dia nak masuk satu modul dalam modul my guru tu sendiri, dia kena test dulu. Dia punya suitability, kadang-kadang defect yang dia tak nampak sebab dia takkan nampak end user punya keperluan. Dia nampak yang dia punya coding as what the previous user dah request. Tapi good thing lah Kak Eti, kalau Kak Eti dah apply for that one, that's a good start. Except for nanti kita boleh minta lebih follow up daripada jabatan ke, fakulti ke. Syakira ada tak? Syakira ada dalam ni tak?
Mungkin Syakira boleh forward that Ada. idea. Mungkin Syakira Ada. boleh forward that idea to ICT ke so that dia boleh expedite kita punya keperluan lah. Tapi thank you Kak Yati. That's a good move to ask them to do so. Okay, yang guna yang ICT punya tu kan, yang Mayur tu dia cuma MCQ tau. Dia tak ada yang macam structure ke apa. Okey. Jadi yang structure ni untuk A192 pun akak dah set up juga dalam Google Form. Okey, dan benda tu semua akak dah share lah dengan Alim. Maksudnya bila akak buka, akak minta Alim buka kan. Oh, okey, dia nampak tak apa yang dia boleh nampak, secure ke tidak kan. Tapi ada juga yang mengatakan yang Google Form tu nanti dia tak secure kan. Jadi akak macam delete semula balik yang soalan structure. Secure Kak, boleh secure, it's encrypted. Encrypted meaning that jangan kita guna kita punya Google, jangan guna Gmail biasa tau. Kita guna UPSI punya email. Tak, memang bila that's kita encrypted boleh. Bila kita guna yang Google Form tu kan, memang dia kata just for UPSI sahaja. Dia kata kan, kalau tak nanti untuk kita invite student, memang gunakan dia punya siswa kan. Betul tak? Jadi lebih mudahlah kita gunakan yang UPSI punya kan. Cuma nanti macam mana kita nak jaga yang kod yang kita kata kod tersebut kita nak secure benda tu. Maksud kita akan bagi kepada student kita sahaja dan memang tak ada orang lain yang akan dapat benda tu. Dia boleh log in guna dia punya account UPSI sebab kalau kalau kita log in untuk bina Google Form daripada kita punya platform iaitu kita punya email address universiti, kita boleh set dekat situ, dia collect sign in tu user for UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris dan dia can log in guna dia punya email universiti siswa dia tu. Okey, kalau macam tu bolehlah, maksudnya kita boleh gunakan Google Form tu lah kan. Okey, Dr. Sheikh, ada satu respon dari Aziz. Dekat sini Aziz suggest pakai app Quizzes. Quizzes is okay tapi it's not encrypted. Tapi kalau macam guna untuk test, nak guna untuk quiz, kita sesuai lah. Sebab kalau dalam Google Form sekali kita nak guna pun, dia ada they can limit to, kita nak dia buat satu respon saja. Kita boleh letak yang tu. Kalau kita nak dia buat 2-3 kali attempt pun boleh. You just disable limit to one response tu, you can ask them to attempt multiple attempt lah. Cuma kalau misalnya kita nak guna yang luar punya yang open source, Quizzes ke, Quizlet ke, ProProf ke, nak guna Kahoot, not Reminder, So Creative ke, these are all open source. Especially kalau misalnya kata kita don't feel that this one is secure, then don't. But the fact that when we use online test, satu benda yang kita kena ingat, when we use online test, remember that we are allowing them for open web. Maksudnya dia boleh buka web behind us, dia boleh buka multiple window one shot and then just like if you attempt tu dalam masa satu soalan MCQ like more or less like 75 second or 70 seconds kita nak set. So in that time dia still boleh have the notes sebelah dia. So therefore when we go online test, make sure that the questions to really test dia punya understanding, not recalling questions. Bila kita nak buat MCQ. So they will have time to focus on understanding the question and think rather than recall maklumat. Bila dia nak recall maklumat tu, itulah menyebabkan they can open other windows and start like having support. In fact, dia boleh duduk adik ke kakak dia ke, duduk sebelah dia ke, kalau buat kat rumah lah kan, can even supply them with answers. So I mean like for online test, another challenge yang kita nak hadapi ialah how we develop the questions, the item questions itself. Thank you Kak Yati, thank you Somchit, good input. Ada lagi? Assalamualaikum. Ya, Kak Dima. Kak Dima. Alin, akak nak beritahu pasal Google Form tu kan. Akak pernah buat yang UPSI tu, masalahnya pelajar ni dia pandai. Dia umpan kawan dia yang bukan kos tu. Lepas dia umpan, budak tu dah dapat semua jawapan, dia orang pun dapat daripada situ. Itu yang geram tu. Umpan macam mana tu Kak Tima?
Tak faham. Contohnya katalah dia ambil paper akak SBB 3043. Akak dah bagi soalan kuis kat dia. Lepas tu tiba-tiba akak tengok ada seorang tu nombor matrik dia tak match mana-mana pun. Tapi budak UPSI lah, kawan dia. Jadi kawan dia tu akan jawab. So lastly kan dia ada feedback jawapan. Lepas tu dari situlah dia orang tiru. Itu survivor Kak Timah. Pandainya budak-budak ni, Azobi. That's normal. In fact, kalau kita boleh tengok pelajar kita tengah jawab online quiz, kita nampak dia tengah screenshot. Right? Sebab apa dia screenshot? Dia nak bagi pada group satu lagi, which is not nice lah kan. Cuma Kak Timah, bila Kak Timah buat attempt soalan yang ada jawapan, itu untuk pembelajaran quiz ni untuk non-graduate kan. Kalau non-graduate kita bagi jawapan selepas dia attempt satu jawapan tu, of course they will do that. Tapi for online test, macam Somcit punya pengalaman lah, dia tak release jawapan betul ke salah lepas dia attempt kan Somcit? Ya. Tak ada, tak release. Tak, yang Google tu dia memang bagi jawapan sendiri. Kita tak bagi pun. Dia keluar jawapan. Oh, kita boleh set. Boleh set Kak Timah? Boleh set. Okey, mungkin akak yang tak tahu. Kak Timah set yang dekat bahagian feedback tu. Okey, nanti akak tengok balik lah. Mungkin akak tak tahu. Sampun. Tak apa Kak Timah, kita sama-sama belajar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Okey, Somcit dan ramai lagi daripada kalangan kita yang memang kita semua pun dah experience PJJ dan kita rasa masak jugalah dengan pelajar PJJ. Tak siap lah. Tapi yang membezakannya Nampak gigi Kak Syihah. Itulah, nampak gigi Kak Syihah. Oh my god. kata, MCO dah buat apa pada Kak Syihah ni? ya. Kan Kak Syah dah kata, Kak Syah dah extract 8. 8 tau. So Kak Syihah, jangan guna dia snapchat lah. saja. Okay, back to ni. So sekarang ni memang kita punya pelajar yang berbeza sebenarnya daripada segi latar belakang pelajar. Yang pelajar kita sekarang ni dia orang bukan ex-guru, kebanyakannya pelajar fresh kan. Jadi kalau kita menjalankan mana-mana projek yang berkaitan dengan contohnya pelajar kena buat modul ke apa, kalau mereka perlukan physical student memang agak susah sikit lah kan. Sebab yang kalau PJJ dulu mereka back to their school and they have their kids semua untuk menjalankan projek mereka kan. So itu satulah yang membezakan antara pelajar kita dengan pelajar PJJ ya. So we have to think about that. Kalau pelajar tu kalau kita nak beri dia projek macam projek nombor 2 yang cik buat tu bagus, di mana dia orang check dengan environment dia orang sendiri. That will be good input lah sebab mereka ada akses. Kawan-kawannya sekarang dia orang dah boleh jalan dalam 10 km ataupun 30 km, I think that be fine lah kot insyaAllah. Tapi yang kalau nak buat modul tu kecuali lah modul yang tak ada macam hands on dengan pelajar, dia tak try dengan pelajar tapi mereka buat, that will be okay. Dan memanglah saya minta sangatlah Alin kalau dapatlah menyampaikan kepada pihak ICT, we would love My Guru 3 to come back. Banyak yang benda-benda yang ada pada My Guru 3 yang kita guna dulu dengan seronoknya dah tak ada dekat My Guru 2 lah. Especially tadi kan Cik, bila Cik cakap macam mana kita buat pemarkahan, dengar tak? Pemarkahan yang tentang forum tu, kalau dulu kita check diorang dua perkara kan. Satu ialah konten mereka semasa mereka menjawab forum, but at the same time kita ada bila kita check participation kat belakang, kan kita ada satu apps yang kat belakang tu kita tahu berapa kali yang dia orang participate. From there berapa hit yang mereka masuk. Dan sebab tu dalam kita kalau kita buat assessment untuk forum tu, selain daripada hit, selain daripada content, dan satu lagi perkara yang Cik mungkin Kasha boleh recall balik ialah how they respond to their friends punya feedback. Betul tak? Betul. Dia bukan asyik bagi pandangan saja, tapi forum should be like link from one idea to another idea. So itu juga kita
kita jadikan satu kaedah pemarkahan lah. Mm-mm. Okay. Jadi itulah yang Kak Syah nak share lah. Ya. Okay, thank you. Setuju Kak Syah. Setuju sangat. Thank you Kak Syiha. Nanti kita akan cuba tengoklah kod. Boleh disampaikan kod yang untuk MyGuru 3 ni. Ke diminta setting dalam MyGuru 3 tu diadakan juga dekat MyGuru 2? Kod lah kan? Kod-kod lah. At least InsyaAllah. some function yang kita suka. Ada setengah function kalau boleh biar ada lah. Betul. Contohnya macam aktiviti pelajar hit dia. Berapa kali dia login, dia ada login ataupun memang langsung tak login. Yang tu kalau kita boleh trace balik, yang tu sangat berguna. Okay. Alright, thank you Cik. Ada lagi? Hello. Ya Kak T. Hello, okay. Untuk yang dalam kita set soalan dalam Google Form tu kan, rasanya kita pun kena macam apa? Kita sama-sama, okay, kita set, seorang buka, kita nak tengok sejauh mana student boleh macam Timah kata tadi dia boleh screenshot soalan kan. Okay, sebab dalam tu mungkin dia tak terlupa nak set up yang feedback tu. Tapi kalau dalam soalan saja kan, dia tak ada jawapan. Betul. Okay, dia tak ada jawapan dan student boleh menjawab di situ kan. Tapi maksudnya student juga boleh mendapat soalan tersebut kan. Kalau dia dapat screenshot tu. Jadi kan apa yang rasanya, adakah sesiapa yang dah buat dengan Google Form tu? Kalau ada bolehlah share sama ada boleh ke tidak student screenshot. Apa? Memang semua benda boleh screenshot Kak Ati. Semua benda boleh screenshot. Ya, tahu. Tapi maksudnya student tu buka, kemudian kita tahu berapa dia dah berapa kali buka benda tu. Maksudnya kalau dia dah buka, adakah dia dibenarkan buka lagi sekali? Kalau dia isi data je, dia memang akan capture time dia tu. Bila dia login. Okey, maksudnya kita tahu dia dah buka sekali. Okey. Kita boleh tahu. Kalau dia buka yang tu, dia kena, sebab tu saya cadangkan bila kita nak suruh dia guna Google Form ni, dia masukkan email dia. Bila dia masukkan email, dia terus pergi, baru dia boleh pergi ke soalan-soalan tu. Required yang tu. Bila kita nak buat soalan, jangan display semua. Break it. Dalam Google Form tu sendiri, kita boleh break muka interface Google Form. Maksudnya dia boleh tengok first dia punya isi maklumat dia. And then bila dah isi maklumat dia dengan dia punya ID dia sekali, baru dia boleh pergi ke next question. Make it yang first page tu compulsory. Okay, dia kena isi dulu kan? Dan letak compulsory to fill in, especially dia punya email. Bila dia pergi ke second question, ke second page, sebelum dia boleh pergi ke second page tu, dia mesti kena isi first page, compulsory. Berarti kalau dia attempt 3-4 kali pun, kita akan nampak dalam kita punya Google punya response Excel tu, dia attempt bila. Kita boleh nampak. So that is the security yang kita boleh guna kalau nak buat online test untuk menggunakan Google Form ni. Lagi satu issue of screenshot tu ialah bila kita melaksanakan pada masa yang berbeza. Macam Somcik punya tadi, dia buat masa PJJ 8 pagi sampai 5 petang or 6 petang dan pelajar boleh attempt at any time for 30 minutes. Itu dia dah double dia punya duration dia kan. So kalau saya kata kita buat macam tu kat pelajar, so kena ingat dia boleh attempt pukul 8 pagi, dia juga boleh attempt pukul 12 tengah hari dan soalan akan kekal sama. Cuma kita boleh detect yang tu pada kita boleh detect dia attempt bila. So again my suggestion is that jangan buat satu soalan, katakan ada 20 soalan one shot. Break buat page. Maksudnya first page tu ialah page untuk security. Dia punya email, wajib email UPSI and then kita nak masukkan nama dia ke nombor telefon ke dalam tu, masukkan supaya nanti kita senang hubungi dia. Lepas dia jawab semua compulsory, make it required required answer required tu. Supaya dia wajib jawab, baru dia boleh pergi ke second page. Barulah tak ada isu yang dia boleh scroll ke bawah, boleh tengok jawapan dulu, baru boleh pergi ke atas. Boleh tengok soalan-soalan dulu, boleh pergi ke atas. So itu antara yang to avoid from cheating or plagiarism. Another one is random question lah. So we have to, let's say prepare beberapa set soalan yang setara dia punya difficulty and complexity, and then we can opt for that. Itu satu lagi cara yang saya boleh. Thank you. Okay, terima kasih.
Okey, rasanya Cik dah hanya ada 5 minit je lagi kot. Dia dah nak kena left untuk ke apa? Yang RMIC punya ni pula. Jadi saya rasa terima kasih kita ucapkan pada Dr. Sung Che di atas perkongsian itu tadi dan juga pada rakan-rakan yang sudi hadir pada pagi ini. Untuk petang nanti insya-Allah 2.30 ke 3.30 tu kita akan ada perkongsian bersama dengan PM Dr. Fatimah untuk kluster hips dan sulam. So terima kasih lagi sekali, kita jumpa petang nanti. Jemputlah ke RMIC untuk mendengar sesi perkongsian di sana bersama Cik pula. Okay, thank Thank you, you. Cik. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum. Alin, Ya Kak, macam mana kita punya ni? Bila? kita punya, kejap Kita nak buat bila? Sekarang ni Alin okey? Sekarang ni saya okey je Kak sebab petang nanti saya ada meeting lain lepas Kak Tima tu. Mana kita duduk sekejap? Nanti tunggu dia orang keluar dulu. Okey, kejap lah. Kejap Kak, saya kena Tunggu kita keluar dulu Kak Tia. baik. Kejap Kak Okey. Kejap.